Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluaran minggu ini di dalam rancangan Rentas Kampung Merisik Khabar, Auda bersama dengan saya Siti Ramiza, dan saya akan bersama dengan Auda untuk mengongsikan salah satu tempat, sebuah kampung yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama dengan Auda. Dan di manakah kampung tersebut? Sekarang saya berada di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong, yang mempunyai salah satu tempat yang sangat menarik untuk pelancong dalam dan juga luar negara. Untuk itu, jangan ke mana-mana, ikuti bersama dengan saya. Jom. Asal-usul nama Tanjung Maya ialah asalnya dari tanjung sungai yakni Lubuk. Dan kampung ini terletak di bahagian tengah utara daerah Tutong, bersempadan dengan Mukim Pekan Tutong di utara, Mukim Kiudang di timur, Mukim Lamunin di tenggara, Mukim Ukung di barat daya. Dengan keramaian penduduk kampung Tanjung Maya seramai 1,200 orang, terdiri daripada pelbagai puak dan bangsa seperti Dusun, Kedayan, Melayu dan lain-lain. Kampung Tanjung Maya terletak 8 km dari Pekan Tutong dan mengandungi 6 buah kampung kecil, iaitu Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sebakit Atas, Sebakit Bawah, Bukit Nibung, Bangungos dan Kampung Sepakun. Menurut cerita dari Allahyarham Bendahari Ghaffar bin Haji Saidi bin Dato' Panglima Raja Jair bin Abdul Rahman bin Gundah, Kampung Sepakun letaknya berdekatan dengan Sekolah Rendah Abdul Rashid Tanjung Maya. Sepak dalam bahasa Tutong yang bererti tendang ataupun sepak. Kampung ini diberi nama Kampung Sepakun kerana berhubung kait dengan peristiwa menyepak atau menendang rezeki. Peristiwa ini terjadi ratusan tahun dahulu apabila orang-orang Tutong meneroka kampung tersebut. Ianya terjadi semasa generasi Bendahari Tarif Ali bin Bendahari Tengah bin Pihin Julak bin Tutong. Jika dulu kampung Lubuk Meranti ini sering dilanda banjir besar setiap kali hujan turun dengan lebatnya, memandangkan kedudukan kampung ini di pinggir Sungai Tutong menjadikan kawasan di sini sering mengalami banjir. Dan apa yang menarik sekali, ada beberapa pondok memancing telah dibangun oleh penduduk di kawasan tersebut. Dan ianya telah menjadi tempat tarikan pengunjung untuk mengunjungi tempat ini, terutama sekali kaki pancing. Dan kawasan di sini memang terkenal dengan lubuk udang galah sapit biru. Ya, di antara produk-produk kampung yang ada di Kampung Tanjung Maya ini ialah seperti kelapa darah, minyak gaharu, dan ada lagi yang lain-lain daripada sabun, daripada dicampur dengan gaharu. Di antara kemajuan dan faktor yang ada di Kampung Tanjung Maya ini ialah seperti jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik, bekalan telefon, sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah agama, dan juga masjid-masjid di Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau, dan juga Diwan Kemasyarakatan, Balai Raya, dan yang terkini sekarang ini ialah satu timbuk, binting, binting penghalang banjir di Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau, dan seterusnya Kampung Penapar di sana. Alhamdulillah.
Baiklah saudara sekalian, untuk segmen pertama ini kita akan berkunjung ke Lamin Warisan Bendahari Haji Ghaffar bin Haji Sidi yang terletak di Jalan Sebakit Bawah, Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Merupakan salah satu tempat yang sangat menarik dan cukup ikonik di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong ini. Ingin mengetahui lebih lanjut lagi? Untuk itu, mari ikuti saya bersama. Jom! Lamin dalam bahasa Tutong ialah rumah. Untuk itu, Lamin Warisan bermaksud rumah warisan yang masih lagi utuh dan masih digunakan sehingga sekarang. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Walaupun Brunei Darussalam telah mencapai kemerdekaan selama 38 tahun, kesan yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. Di samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk menjadi bahan ristaan kepada generasi kini dan juga generasi yang akan datang. Kerana dengan kewujudannya juga kita akan dapat mengetahui tentang peranannya di masa lampau. Seperti Lamin Warisan ini, ianya adalah rumah peninggalan Bendahari Haji Ghaffar bin Haji Sidi. Dan pada tahun 2012, salah seorang generasi keempat Bendahari Haji Ghaffar bin Haji Sidi telah mengambil inisiatif menjadikan Lamin Warisan sebagai salah satu tempat tarikan pelancong dalam dan luar negara, sambil memartabatkan khazanah warisan peninggalan datuk tersayang sehingga menjadi galeri tarikan yang penuh nostalgik bersama kedua ibu bapa dan ahli-ahli keluarganya yang lain. Ianya merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos atau legenda. Segalanya indah dipandang seperti keadaan asal sehingga setiap detik tinjauan mampu menggambarkan kehidupan rutin dan budaya orang kampung silam. Siapa sangka konsep klasik yang diketengahkan sebegini juga menarik minat ramai orang. Sehingga pada sekitar penghujung tahun 2018, Lamin Warisan ini pernah menerima lebih 1,000 orang pengunjung dari 10 buah negara di beberapa buah negara-negara di Eropah dan juga ASEAN. Baiklah Auda sekalian, sebentar tadi kita dapat melihat dan kami membawa Auda untuk berkunjung ke Lamin Warisan yang berada di belakang kami ini, dan Auda dapat melihat antara koleksi-koleksi lama yang cukup menarik sekali. Dan selepas ini kita akan menunjukkan kepada Auda satu tunjuk cara mengenai masakan kampung yang cukup tradisi sekali, iaitu garut ubi kayu, dan bersama dengan saya ahli MPK Babu Zainun binti Rani yang akan menunjuk cara bagaimana untuk membungkus garut ubi kayu. Jadi Babu akan menunjukkan bagaimana cara untuk membungkus garut ubi kayu. Dia akan jadi macam mana ya, Auda? Jadi selepas dia selesai dibungkus, dikukus tu, Bob? Dikukus. Selama 45 minit. Selama 45 minit. Sama je macam mengukus kelupis, ah? Sama. Oh. Okey, jadi sebetulnya Auda, bukannya garut ubi kayu ini saja yang Babu dapat sediakan lah di sini untuk mengetahui lagi apa saja antara makanan tradisi. Sebetulnya ada lagi, iaitu di sini dapat kita lihat apa ni, Bob? Wajib dengan kacang hijau. Wajit kacang hijau. Penyaram Penyaram, ah? sama kelupis.
sama kelupis. Kelupisnya yang berinti ke indah berinti tu, Bo? Ini kelupis kosong. Kelupis kusung lah. Tapi kalau yang kelupis kusungan ni, kalau kan dimakan ni mesti sama rendang, betul ah? Sama ayam kari kata. Kari. Baru nyaman dimakan lagi tu. Okey. Kadang-kadangnya ada je orang makan pakai susu ni, boy. Di sini ada je tu, Bo, makan pakai susu. Kurang pasti. Wah, mungkin ada lah ha, terutama Adalah. sekali bagi kanak-kanak lah. Ah. Okey. Jadi cukup menarik sekali. Inilah dia Auda antara makanan kuih tradisi yang cukup popular di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Jadi selepas ini kita ni akan melihat permainan tradisi yang ada disediakan di Lamin Warisan Anibo. Okey, jadi untuk itu Auda, jangan ke mana-mana, mari ikuti kami bersama. Okey, Bo? Okey. Di kesempatan ini, kami tidak melepaskan peluang untuk mencuba beberapa permainan tradisi Kampung Tanjung Maya seperti permainan sugang, satu permainan yang cukup menarik sekali, iaitu 2 batang buluh yang diberikan lapik untuk kaki. Setiap pemain akan memanjat 2 buluh ini dan bertahan sekejap bagi mengimbangi badan sebelum melangkahkan kaki. Biasanya, permainan ini digunakan untuk bertanding atau berlumba di dalam sukan kampung. Berbagai ragam kami semasa mencuba permainan ini dan sesungguhnya permainan ini sangat mencabar sekali. Kepakaran serta kemahiran salah seorang penduduk Kampung Lubuk Pulau dalam pembuatan keris cukup menarik sekali. Dan beliau lebih dikenali sebagai Uncle Haji Sabli. Mempunyai koleksi keris antara hasil pertukangan seni kraftangan keris dari bahan-bahan terbuang yang boleh dipakai semula. Mula membuat pada tahun 1975, tapi berhenti lama kerana kesibukan kerja dan keluarga. Sejak COVID-19 melanda, sedikit sebanyak koleksi beliau semakin bertambah dan bermula aktif lagi sejak bersara dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama pada tahun 1980. Keris dan pisau atau parang mini dibuat kebanyakannya dari besi mata pisau mesin rumput, aluminium bekas rel takbir, tembaga, kayu dan tulang. Pada mulanya, koleksi ini diperbuat dari barang sentimental beliau seperti kunci kereta dan piston kereta pertama beliau. Manakala sarung keris dan parang adalah dari papan buangan, dari gegawi buluh, tongkat ali, kayu lim panas, tulang dan kayu yang dijual di Tamu Tutong. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Sudah gaharu, cendana pura. Resah hatiku ingin bersua. Oleh penonton, sebenarnya ini bukannya rancangan bermungkun, tetapi rancangan meresik khabar rentas kampung ke syarikat angkasa Wood Agar Wood Company yang ada di Kampung Tanjung Maya ini. Jadi saya bersama dengan pengusaha syarikat iaitu Haji Muhammad Nur Azli bin Haji Anafia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey. Jadi Tuan mungkin boleh ceritakan sejak bila tertubuhnya syarikat ini Tuan? Okay, syarikat Angkasa Wood Agar Wood tertubuh pada tahun 2019. 2019. Jadi alhamdulillah ia masih lagi ada sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari persepsi Tuan sendiri, bagaimana sebetulnya idea ini diperolehi untuk menciptakan syarikat Wood Agar Wood di Tanjung Maya ni? Okay, pada tahun 2010, Majlis Perundingan Mukim Tanjung Maya Tutong ada
membawa konsultan gaharu dari Kelantan, Malaysia. Oh, okey. Jadi fungsi beliau di kemari untuk mengajar penduduk-penduduk kampung Tanjung Maya Tutong yang mahu mengusahakan gaharu. Gaharu jadi dari sana juga mungkin tu boleh ceritakan bagaimana prosesnya dari awal proses hingga ia boleh dijadikan sebagai minyak gaharu. Okey, proses gaharu ada 5. Dari harvesting, dari grinding, kemudian fermentation, and then distilling, and then filtration. Ia mesti 5 cara Yep. ini yang mesti dibuatlah Yep. supaya dapat menciptakan minyak gaharu. Yep. Jadi kalau dapat dilihat di hadapan kita ni tuan, di sini apa maksudnya ni? Okey, yang Ini kayu ini pokok gaharu yang asli. Jadi yang ini proses harvesting. Oh. Jadi selepas proses harvesting, kami proses grinding and chopping. Chopping dulu, Chopping dulu dan kami grinding. grinding. Ya. Kira dikisar lah tuan. Kisar. Dikisar, dihaluskan tapi belum lagi halus banal lah ataupun memang macam tu sudah tuan. Grinding actually ada dua method lah. Dua cara. Jadi ada 2 penyerang mata pisau. Aha. And then satu ia memang rough. And then yang kedua kami filter lagi mana yang high quality, mana yang low quality, and then kami grind lagi semula and then baru proceed to fermentation. Oh, Yep. okey. Jadi selepas ia dikisar, selepas itu apa lagi tuan? Lepas dikisar kami fermentation untuk membuka pori-pori habuk kayu gaharu yang sudah kami cincang. Ya. Tapi kalau macam dari sini yang sudah dikisar ni ataupun di chopping atau boleh dihidu sudah tu baunya. Kalau dihidu cuma tu saja memang ia dah mengeluarkan bau, kecuali kalau dibakar. Kecuali kalau dibakar Ya. lah macam yang halus-halus ni kayu yang sudah di chopping tu Ya. dibakar ada mengeluarkan bau lah. Jadi macam mana keteknikan membakar ke dia? Macam Biasanya kalau di Middle East, mereka menggunakan arang ataupun electric burner. electric burner. Ya. Jadi kalau yang ini apa ni tuan? Okey, yang ini minyak pati gaharu yang asli. Yang asli yang Ya. Selepas kami fermentation, lepas fermentation kami masukkan ke mesin hydro boiler. Okay. And then sana memakan masa dalam 2 ke 3 minggu untuk mengeluarkan minyak gaharu. Oh, jadi dari proses awal hingga ke proses minyak yang tulen ni berapa lama tu kira-kira? Dari harvesting average dalam 2 ke 3 bulan. 2 ke 3 bulan, bukannya sekejap ni tuan-tuan. Ia cukup lama sekali. Jadi ini kirakan minyaknya sudahkah yang mengeluarkan bau harum ataupun ada lagi proses seterusnya? Okey, ini sebetulnya kira final proses untuk pure Brunei Oud yang dah bercampur extraction. And then selepas itu kami memproduce oud blend perfumes. Contoh kami used to ada dalam 30 jenis. Jadi masa ni kami ada dalam 5 jenis yang bercampur. Jenis bau yang bercampur Ya. dengan minyak gaharu. Sebagai asas. Jadi yang ini sebagai asasnya minyak gaharu dan dia boleh dicampur lagi dengan pelbagai jenis bau. Contoh macam ros dari Turki ataupun dari ros dari Taif Saudi, minyak vetiver, patchouli, bermacam-macam lah. Okey. Tapi kalau boleh tahu mungkin orang di luar sana pun kurang tahu kenapa ia mesti dicampur lagi dengan bau-bau wangian yang lain. Kenapa tidak hanya dapat menggunakan minyak gaharu yang tulen ini? Okey, nombor satu memang ya dari segi harga. Jadi minyak original yang gaharu yang ada bercampuran ni memang berharga. Kalau boleh tahu yang macam sebotol damage macam ni berapa sudah dituan? Okey, 3 mil range-nya dalam 140 ke 200 ikut grade. 3 mil sudah 100 menjangkau harga 100 lebih Ya. Okey, mengikut grade juga. Ada lagi grade yang lagi mahal? Ada. Ada lagi yang grade kira balance lah, sederhana lah. Okey, alhamdulillah. Jadi di sini memang cukup mengambil ilmu pengetahuan lah mengenai minyak gaharu dan terima kasih juga diucapkan kepada tuan kerana bersedia untuk mengongsikan bagaimana syarikat Angkasa Oud Agarwood Company ini ditubuhkan dan antara proses-proses untuk membuat minyak gaharu. Cukup menarik sekali, Auda. Syarikat Minyak Wangi Gaharu Angkasa adalah sebuah syarikat tempatan yang menghasilkan produk-produk berasaskan gaharu.
Tempat pemprosesan ini dilengkapi dengan ruang pameran dan jualan. Di samping itu, syarikat ini juga menyediakan demonstrasi untuk menghasilkan produk-produk gaharu kepada pelawat-pelawat yang datang. Jadi Tuan, yang selepas dicopeng itu mungkin boleh kongsikan macam mana tadi kan tahu ia boleh menghasilkan bau tu. Okey. Contoh ni dia punya resin yang kami ekstrak dari harvesting dari sini. Jadi mula-mula pakai bakhur, burner, dan di dalamnya ada arang. Arang, Ya. arang yang kecil lah. Kecil saja. Okay. Jadi kalau proses sebegini ia memerlukan perhatian lah, mesti berhati-hatilah Dari pemilihan kayu. dari pemilihan Ya, kayu. dari pemilihan kayu. Jadi selepas itu, Kemudian ambil dia punya resin sedikit, dipatahkan sedikit. anda perlu banyak lah. Anda perlu banyak. Oh, jadi nampak di sana ada asapnya, artinya yang mengeluarkan bau lah. Dia sebaunya original. Mungkin kalau pakai masa ni pun masa yang tercium boleh tak? Tembus. Tambah menembusi emas yang dipakai. Memang ini kira kayu gaharu yang memang tulen lah. Okey, dia ada dua, bakhur ada dua. Satu bakhur yang original, memang yang asli. Okey. And then yang kedua, kayu gaharu di dip dengan perfume and then dijual. Jadi itu yang jenis bakhur yang terdapat di kedai yang mainstream lah. Oh, jadi ini yang memang dari sini lah tak? Ini memang yang original. Original. gaharu, ya. Memang baunya sangat kuat sekali. Jadi kalau akan menghidu baunya tu, kalau boleh, kalau yang kecil macam ni tadi tu pun mengikut kawasan lah seperti yang dimaklumkan, yang dikongsikan oleh pengusaha kita ni. Mesti ikut kawasan jua. Jangan terlampau kawasan yang kecil, ruang yang kecil tapi menggunakan gaharu yang banyak. Dan siapa-siapa yang berhajat untuk membeli minyak gaharu ataupun minyak kelapa dara bolehlah melayari Instagram dan Facebook Angkasa Ud Agarwood Company atau menghubungi terlebih dahulu di talian 673 83 5788 di alamat nombor 46 Simpang 268 Jalan Kecil Bukit Nibung, Kampung Tanjung Maya, Daerah Tutong. Dengan keluasan tanah sebesar 0.50 hektar, seorang usahawan yang lebih dikenali sebagai Uncle Shari telah mengambil inisiatif mengembangkan usaha niaga beliau dalam bidang pertanian, iaitu menternak kambing dengan beberapa jenis kambing yang dipelihara, antaranya ialah kambing jenis Boer, biri-biri dan kacang, yakni kambing kampung. Walaupun beliau mengusahakan penternakan kambing, beliau juga menawarkan kepada orang ramai yang berminat untuk membuat lawatan ke kawasan penternakan kambing yang bertempat di Simpang 27/65 Jalan Bukit Udal, Daerah Tutong. Terdapat lebih dari 100 ekor kambing-kambing ini ditempatkan di dalam kandang-kandang yang disediakan mengikut jenis-jenisnya. Dan ini adalah kali pertama saya dapat melihat dengan lebih dekat lagi kambing-kambing yang diternak serta berpeluang memberikan makanan kepada kambing-kambing tersebut. Sebenarnya, sebelum ternakan kambing ini diusahakan, Uncle Shari telah mengusahakan sebuah taman warisan yang dikenali dengan Telaga Tujuh Puteri. Tetapi memandangkan ketika penggambaran kami berlangsung, taman tersebut dalam fasa pemuliharaan.
Walau hanya dengan lawatan ke kandang kambing, ianya tetap menjadi pengalaman yang cukup berharga dan sangat menarik ketika berada di kampung ini. Alhamdulillah Auda, sampai di sini saja perkongsian kami bersama dengan Auda di dalam rancangan Rentas Kampung Merisik Khabar di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Dan sebetulnya memang banyak lagi tempat-tempat menarik yang ada di sini. Tapi Auda, nantikan lagi di episod seterusnya mengenai kampung-kampung yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi.